Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah keberkatan kita dinyatakan. Tetapi seperti yang telah tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Ada orang yang selepas membaca ayat Injil di atas dan menyimpulkan bahawa ada perkara yang Tuhan belum nyatakan kepada kita. Tetapi tanggapan mereka itu salah. Apabila Alkitab berkata, tetapi seperti yang telah tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia mengutip ayat Perjanjian Lama. Ayat Injil yang seterusnya menunjukkan kepada kita bahawa ianya sudah digenapi. Tetapi kepada kita Allah sudah menyatakannya melalui Roh-Nya. Kerana Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Ayat Injil yang ke-12 merujuk hal-hal itu sebagai hal-hal yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Roh Kudus datang untuk menunjukkan kepada kamu perkara-perkara yang telah dikurniakan kepada kamu. Apakah perkara-perkara ini? 1 Korintus 3 ayat 21 memberitahu kita, kerana itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Dalam erti kata lain, jangan bermegah atas usaha daging, jangan berkata, ibu bapa atau bapa saudaraku adalah pemilik atau pengarah organisasi itu dan ini. Mereka akan membantu aku berdiri kukuh dari segi kewangan. Hendaklah harapanmu tidak terletak kepada manusia, kerana segala sesuatu adalah milikmu. Ayat Injil yang seterusnya berkata, baik Paulus atau Apolos atau Kefas atau dunia ini atau kehidupan atau kematian atau hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang, semuanya adalah milikmu. 1 Korintus 3 ayat 22. Baik perkara-perkara yang sekarang maupun perkara-perkara yang akan datang, semuanya itu telah diberikan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Roh Kudus telah diutus ke dalam hidupmu supaya kamu mengetahui perkara-perkara ini dan agar kamu dapat menggunakan kata-kata itu sesuai dengan hidupmu. Oleh itu, dengan mengetahui perkara ini, janganlah mempunyai kesedaran tentang kekurangan atau keperluan. Tiada apa-apa yang kamu perlukan yang belum Tuhan berikan kepada kamu. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah mengurniai kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh melalui pengetahuan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya. 2 Petrus 1 ayat 3. Dia telah mengurniakan segala sesuatu kepada kamu dan memanggil kamu untuk menikmati kemuliaan dan kebaikannya, bukannya untuk merasa malu dan menderita. Apa yang kamu perlukan, sama ada wang, idea, serta sumber-sumber manusia dan bahan, sudah diberikan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Kamu mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa dalam kebenaran dan kemuliaan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk kamu hidup dan menjadi cemerlang dalam kehidupan Tuhan. Kristus ada di dalam kamu dan Kristuslah segala-galanya. Maha mulia Tuhan. Baiklah saudara-saudari, bersama-sama saya kita melakukan pengakuan. Segala apa yang aku perlukan, sama ada wang, idea atau sumber manusia dan bahan, telah dikurniakan kepada aku dalam Kristus Yesus. Aku mempunyai segala sesuatu yang diperlukan
untuk menjalani kehidupan yang luar biasa dalam kebenaran dan kemuliaan. Segala sesuatu yang diperlukan untukku hidup dan menjadi cemerlang dalam kehidupan Tuhan. Kristus ada di dalam diriku dan Kristuslah segala-galanya. Haleluya. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah dalam Mazmur 23 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 2 hingga 3, dan Efesus 1 ayat 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.